السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا يا رب العالمين. أما بعد، apabila ini kita sambung bacaan kitab Al-Hadiyun Nabawi fi Raqaib, petunjuk Nabi pada hati. Kita masih lagi bincang hadis yang ke-6 yang diberi tajuk Qala la ilaha illallah. Orang yang mengucap la ilaha illallah berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, la yuwafi 'abdun yawmal qiyamati yaqulu la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah illa harramallahu 'alaihi an-nar. Tidak datang seorang hamba pada hari kiamat yang mengucap la ilaha illallah secara ikhlas kerana Allah Ta'ala malaikat Allah haramkan ke atasnya api neraka. Jadi menggelar kita berhenti surat yang ke-80 ada pada kita awal. Sadisan, inna hadal hadis kana qablu nuzul tashri'at al-fara'id wa muharramat, wa lam yakun waqta'idhin yatlubu min al-muslimin illa syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa amma al-amalu falam yakun qad nazala fihi syai'. Jadi sekarang kita masuk berbahasa yang lain, bahasa yang ketiga. Dulu dia ada beberapa berbahasa berkaitan dengan hadis ini. Berbahasa yang pertama, dulu berkaitan dengan perkataan takbirkan dalam hadis itu. Berbahasa yang kedua berkaitan dengan Sanian awalan kemudian sanian. Yang kedua dulu berkaitan dengan anna Allah yuharrim 'ala an-nar wal mu'min al-'asi. Berkaitan dengan taubat. Ayat kait dengan hadis ini juga berkaitan dengan diharamkan neraka ke atas mukmin yang 'asi yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, ini perbahasan yang ketiga, dikata inna hadzal haditha kana qabla nuzul tashri'ah. Dia kata hadis ini ada satu pandangan berkaitan dengan riwayat hadis ini. Dia kata qabla nuzul tashri'ah, sebelum turun syariat lagi daripada kefarduan yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Mana terturun lagi syariat, perintah, kewajiban. Dia katalah muharramat, dan juga perkara-perkara yang diharamkan. Ada lagi ayat-ayat Quran yang menceritakan, yang menyuruh melakukan perkara fardu dan juga melarang melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Satu pandangan lah. Walam yakun waqta izin
yatlubu minal muslim illa syahadat an la ilaha. Kata waktu masa ni dia tidak minta daripada seseorang Islam melainkan mengucap. Mula-mula kan mengucap la ilaha illallah, dan juga mengucap bersaksi bahawa Muhammad itu Rasulullah. Wa ammal amalu, adapun amalan, kata falam yakun qad nazala fi syar'i, kata belum lagi turun. Tak turun lagi perintah syukur amal. Dia nak kait dengan hadis itu, maknanya orang mengucap la ilaha illallah tu tak masuk neraka. Maknanya waktu tu dia kata turun disebabkan tak turun lagi perintah beramal. Wa amar ra'yu qad yazunnuhu ba'dun nas qawiyan. Pandangan ini dia kata sebahagian daripada orang ramai menyangka satu pandangan yang kuat. Diperbahaskan. Mungkin kita tak faham ya. Tak. Kita ni style pakai dengar orang mengajar ada. Orang Arab mungkin dia faham makna hadis ni, dia faham. Dia kata macam mana orang mengucap tak beramal, tak masuk neraka. Oh, tak gitu dah. Mata hadis kita kan. Jadi dia bahagi lagi orang ni satu pandangan kata sebab masa tu tak ada perintah lagi. Sebab demo ni tak beramal lagi, semaya tak boleh mengucap. Bila mengucap masuk doa. Ya dulu walakinnahu ra'yun dha'if. Dia kata tapi pandangan ini lemah. Ini begitu kuatlah kepada kita. Pandangannya lemah. Ya dulu ada zalika anna rawi hadis min al-ansar. Yang menunjukkan bahawa perawi hadis ini daripada golongan Ansar. Kalau golongan Ansar ni di Madinah, bukan di Mekah. Kalau pasal perintah wajib semua di zaman Mekah kan. Bila perawi ni daripada puak-puak Ansar, maknanya banyak dah perintah Allah Ta'ala. Semaya pada malam Isra' Mi'raj sebelum Nabi hijrah kan. Puasa selepas hijrah dah. Jadi banyak ada perintah-perintah Allah Ta'ala berkaitan dengan perkara yang difardukan, yang larangan, yang diharapkan. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi baiti hadha as-sahabi fi Madinatul Munawwarah. Dia kata Nabi menyatakan hadis ini di sebuah rumah seorang sahabat di Madinah Al-Munawwarah. Sahabat yang meriwayatkan hadis ni lah. Kita tengok perawi hadis ni, Utsman bin Malik Al-Ansari. Utsman bin Malik Al-Ansari. Al-Ansari ni maknanya orang Ansar. Kalau orang Ansar ni orang Madinah. Orang dari Madinah, orang Ansar. ولا شك أن هذه الفترة قد كان فيها مجموعة من الفرائض المحرمات والتشريعات. Maka dia kata tidak syak lagi bahawa sesungguhnya waktu ini telah ada sejumlah daripada kefarduan, ada perintah wal muharramat, dan ada perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang, larang wat tasyri'at, dan ada peraturan dan undang-undang pada waktu ini yang Allah Ta'ala turun dalam Quran. Walizalika, oleh itu dia kata la yang bagi at-ta'wilu ala hadzal qaul. Maka dia kata tidak sepatutnya lah kita bergantung dengan pandangan ini. Tidak sesuai. Tidak kuat, pandangan ini tidak kuat. Rabi'an, perkara yang keempat. Perkara keempat yang dibincangkan berkaitan dengan hadis. Inna at-tahrim 'ala an-nar laisa liman qalaha bi lisanihi faqat. Dia kata sesungguhnya pengharaman neraka bukanlah kepada orang yang menyebutnya dengan lidah semata-mata. Bukan sekadar dia sebut dengan lidah, la ilaha illallah, haram masalah. Walakinnahu liman 'amila bi muqtadaha. Akan tetapi ia bagi orang yang menyertakannya dengan amalan yang dituntut. Sekali tak cukup kita mengucap la ilaha illallah, kita pun pakai ujian sipil dan sembahyang dia, puasa dia, apa-apa dia, maka tidak cukup dia kata.
lakinnahu liman amila bi muqtadha, tapi dia kena buat amal juga sebagai itu. Wa qad yas'alu sa'il, wa qad yas'alu sa'il. Kadang-kadang bertanya orang yang bertanya, aina hadza fi hadis? Mana macam mana penduduknya hadis? Tak faham. Wal jawab anna al hadis yanbaghi an yafhama ma'a baqiyati an-nusus fil mawdu' kama anna fil hadis nafsihi ma yushir ila zalik. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam yabtaghi biha wajh Allah. Wa ma'na hadha annahu yaquluha mukhlishan. Wal mukhlisu la yukhalifu 'amalahu qawlahu. Fa amma in qalaha bi lisanihi wa khalafaha bi 'amalihi hadha laysa mukhlishan wa innama huwa munafiqun. Jadi dia kata jawapannya sesungguhnya hadis ini sepatutnya dipahami bersama nas-nas yang lain ataupun nas berikut dalam tajuk dia, dalam topik dia. Kama anna fil hadis, bagaimana dalam hadis itu sendiri ma yusyir ila zalik, yang menunjukkan pada yang demikian itu. Jadi nak faham hadis ni yang kena gabung dengan hadis lain juga. Hadis lain pula yang mensyarahkan kepada hadis ni. Dan dia kata dalam hadis ni sendiri pun ada petunjuk dia. Petunjuk kepada perkara itu. Wa huwa qawluhu, iaitu sabda Nabi SAW, yang bertari biha wajh Allah, kerana Allah, kerana menuntut mencari keredaan Allah, yang bertari biha wajh Allah. Wa ma'na hadza annahu yaquluha mukhlishan, maknanya ialah dia menyebutnya secara ikhlas. Situ kena faham, secara ikhlas, dengan maksud yang sebenar, bukan sekadar sebut. Ikhlas tu ya sebetulnya kita mudahnya nak sebut ikhlas dah. Aku derma ni dengan ikhlas, mula kata hati tak lagi ni. Awak bagi ikhlas tak boleh sebut. Wahai apa ni? Wal mukhlisu, orang yang betul-betul ikhlas, dia kata la yukhalifu amaluhu qawluhu, dia tidak menyalahi amalannya dengan kata-kata. Gitu. Kali dia sebut begitu, dia akan buat. Fa amma in qalaha bi lisanihi, adapun jika dia berkata dengan lidahnya, wa khalafaha bi amalihi, dan dia menyalahi dengan perbuatan dia. Dia mengucap la ilaha illallah tapi sembahyang tu maksud cakap bohong, lawak, kena kau orang, tipu orang, macam-macam lah, buat maksiat, berzina, minum arak, sebagainya lah. Macam-macam lah dia buat apa yang dilarang Allah, dan dia tidak buat apa yang Allah Ta'ala perintah. Mulut dia mengucap la ilaha illallah. Supaya orang Cina ada, Persia ada mengucap lah ni. Pandai orang Cina la ilaha illallah. Dia mengucap mulut dia sebut, tapi dia semayangkan tak, tidak. Maka itu dia kata mukhalafatu amal, mukhalafatul lisan bil amal, berselisih lidah dia dengan amal dan perbuatan dia. Fahaza laisa mukhlishan, maka ini bukan menunjukkan dia seorang yang benar-benar ikhlas. Gitu. Wa innama huwa munafiqun, penulis kitab ni kata sesungguhnya dia ialah seorang munafik. Waliyahzubillah. Berat kan? Kalau munafik itu enggak. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah Ta'ala kata dia berhimpun orang munafik dan orang kafir dalam neraka. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu patah neraka. Jangan kita kata munafik tak apa, munafik tu. Bunyi munafik tu sekurang-kurangnya daripada kafir dia. Munafik ni lebih berat sebab dia nampak Islam tu, tapi jangan dia. Allah Ta'ala kata yaqulu nabi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Dia kata dengan mulut dia, tidak serupa dengan hati dia. Allah cerita dalam Quran.
sifat-sifat munafik. Walaupun ada tafsir yang munafik ni ada dua, ada munafik daripada akidah dan ada munafik daripada akhlak. Manakala dia bercakap bohong saja dia kata berdosa besar. Munafik ni mana munafik yang memang dia dalam hati dia menolak keimanan dia kepada Allah Ta'ala. Dia tidak percaya, cuma lidah dia yang atas sebab-sebab tertentu lah. Biasanya banyak orang munafik ni di zaman Madinah. Zaman Mekah tak ada munafik. Di zaman Mekah dia jelas. Orang kafir Mekah tu jelas dengan kekufuran dia, dengan kemusyrikan dia lawan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi bila zaman Madinah Islam jadi kuat, Islam ada negara, maka ramai orang munafik. Dia berlakon sebab dia takut pada Nabi kita SAW, ataupun dia nak benda dengan Nabi kita SAW, dia berlakon. Itu munafik. Sedangkan dia tidak percaya, hati dia tak percaya. Itu ramai. Sehingga wujudnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Nabi kita sendiri dia senarai orang munafik. Senarai orang munafik yang pernah berlaku dalam satu peristiwa peperangan Tabuk. Perang Tabuk tu waktu Nabi kita balik daripada peperangan Tabuk. Perang Tabuk ni perang yang terakhir di setelah Nabi kita SAW, tahun yang ke-9 Hijrah. Perang yang sangat dipenuhi dengan kesukaran, jauh 800 km Nabi jalan, 857 km di sebelah utara Madinah, jalan kaki dengan 30,000 tentera Islam. Dalam keadaan itu ramai di kalangan munafik Mekah, dikatakan 80 orang lebih tak pergi perang. Tapi hok ikut Nabi sekitar 14 orang. Di 14 orang sebenarnya dia pergi ni ada niat lain. Ada niat lain. Dia memang berlaku dalam peristiwa sewaktu Nabi pulang daripada peperangan Tabuk sana. Nabi melalui bukit. Dia nak pergi ke Tabuk ni bukit muka, bukit-bukit waktu. Bukit yang bahaya lah, orang nak naik baik. Waktu balik tengah malam dia Nabi suruh tentera Islam pusing bukit. Pusing. Nabi kata semua tentera Islam tak ikut dia lah, ikut jalan biasa, jalan kawasan lapang, tidak perlu bukit. Jadi tentera Islam ni ikut arahan Nabi. Nabi bersama dengan Zaid bin Harisah dan juga Huzaifah al-Yaman naik bukit. Nabi dia ada kemujizatan dia, Allah Ta'ala tolong dia kan. Jadi dia naik ke bukit, shortcut sikit lah. Waktu Nabi naik bukit tu bukit curam, bukit tu curam sikit. Jadi Zaid bin Harisah ni agak kenderaan Nabi, Huzaifah al-Yaman duduk belakang, kawal Nabi naik bukit, sapa atas bukit. Bila Nabi nak turun bukit, dia bunyi macam orang di belakang, macam ada orang kejar dengan kuda. Lalu kuatlah mari. Jadi Nabi ayat kepada Huzaifah al-Yaman, suruh, kita kata bahasa kita jengkuk lah. Huzaifah al-Yaman kepala jengkuk. Siapa? Tanya kita dah belakang. Dia terkejut dengan suara Huzaifah al-Yaman lagi. Lagi. Lalu Nabi pun boleh turun dengan selamat. Bukit sana. Nabi kita SAW pagi Huzaifah, tahu tak siapa duduk belakang kita tadi? Huzaifah, aku tak tahu. Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasul tahu. Gelap malam gelap rumah. Nabi kita SAW kata, kok bunyi suara belakang sana, puak-puak munafik nak mari bunuh aku. Nabi tahu Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi kita SAW. Dia kata mari belakang tadi dalam gelap tadi 14 orang. Di kalangan tentera Muslim 30 tu munafik. Hak nak mari bunuh aku, dia nak mari tolak aku sewaktu aku turun, nak tolak dia aku jatuh mati. Nabi kata. Jadi dia tanya saya, bahawa nak tahu siapa nama. Saya kata nak. 14 orang Nabi pun cerita susu. Nama sekian, bis sekian, nama sekian, bis sekian. Nama sekian, bis sekian kepada Huzaifah al-Yaman. Lalu Huzaifah apa? Ingat. Jadi batu Huzaifah al-Yaman ini digelar sebagai sahibus sir Rasulullah SAW, pemegang aman, pemegang rahsia Nabi SAW. Huzaifah al-Yaman ini dia teroyak sama aku, wala sahabat. Saya nak Abu Bakar dia teroyak, saya nak Umar dia teroyak, dia simpan dia. Balik Madinah. Dia ceritakan Umar Al-Khattab ni
seorang sahabat yang dijanji syurga oleh Allah Ta'ala dengar dia dah sahabat Nabi, orang rapat dengan Nabi, kemudian dia 10 dah yang dijanji syurga oleh Allah Ta'ala, kemudian dia ni khalifah lagi dah, Amirul Mukminin dilantik, dia ni apa, tetua Nabi lagi dah, Hafsah kan anak dia. Dia jadi pusing, dia tahu Huzaifah tahu senara golongan munafik Mekah, dia pusing ke diri dia. Betapa takutnya dia ni terjerumus atau termasuk dalam senaga munafik. Begitu sekali iman dia. Dia pergi jumpa Abu Huzaifah. Dia kata, Huzaifah, aku nak tanya mu sekarang. Nak tanya ke apa? Ada tak dalam senaga hak Nabi sebut kenapa aku golongan munafik Madinah? Huzaifah kata tak ada. Tak logikmu. Omar mana ada? Tak apa, alhamdulillah. Dia kata tak ada. Huzaifah cerita balik, ayat nanti dia pusing. Kalau dia takut dia ni jadi munafik. Itu maksudnya apa? Sebabnya pada waktu itu, apabila ada kematian, mati di kalangan para sahabat Madinah, Abu Huzaifah tak pergi sembahyang. Kalau mati, golongan munafik, orang ni munafik dia tak pergi sembahyang. Umar dia pati semua. Umar tak tahu. Dia tengok Huzaifah tak pergi sembahyang. Munafik. Dia tahu. 14 orang tu. Nak ayat bisa ni Huzaifah ni. Jadi cerita dia lagi pasal buat orang munafik ni di Madinah. Selepas Nabi wafat lama, mati lama, zaman pemerintahan Umar Al-Khattab, zaman Umar merintah, dia pergi jumpa pula dengan Huzaifah dia. Dia pergi jumpa, dia kata, wahai Abu Huzaifah, di antara gubernur aku latih ramai-ramai ni di sekitar Mekah ni, di Eropah mana semua sekali ni, ada tak senarai nama di dalam ni? Tak boleh rakyat, dia kata, aku tak boleh rakyat kamu. Sebab dia pegang rahsia. Umar kata, lagu nak orang. Tapi Umar Al-Khattab ni Allah Ta'ala kurnia kepada itu satu kehebatan anugerah, dipanggil firasah. Dia ada firasah. Ia disebut oleh Nabi kita, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Allah Ta'ala kata takutlah kepada orang beriman ni kerana takutlah kepada firasat orang beriman kerana dia melihat sesuatu tu dengan cahaya Allah Ta'ala. Ini ada pada Umar Al-Khattab. Padahal dengan dia yang orang yang kuat imannya, kita nak sampai tahap tu kena beramal kuat jugalah. Allah Ta'ala kepui juga, kena ceroh hati. Tapi kerana main maksiat tiap-tiap hari lah, lemah dah, ceroh ke mana. Jadi dia cerita ke Umar, dia tanya Huzaifah, ada tak dalam gubernur dia ni saudara-saudara golongan munafik yang Nabi cerita? Tak ada banyak. Dia balik di rumah, dia buat firasat sendiri, dia pun pecah seorang gubernur dia di Iraq. Dia pecah. Umar Al-Khattab dia pecah. Dia pergi jumpa dengan Huzaifah. Orang yang aku pecah ni ada tak dalam saudaramu? Huzaifah kata ada. Orang tahu nak ajak bisa dia tu, dia boleh hagut. Siapa kat kalangan gubernur tu? Namanya Umar Al-Khattab. Dia pecah. Dia tak sedar hati. Dia tanya Huzaifah, aku pecah ni ada tak saudaramu? Ada. Sebab dia tak sih, maknanya melibatkan dalam apa ni pemerintahan dia tu golongan yang munafik, ya maknanya penipu lah. Dalam lain dua lain ada ceritanya munafik. Sebenarnya tak dikenal, dah munafik tak dikenal. Banyaklah cerita-cerita berkaitan dengan golongan munafik itu pada zaman Nabi kita Rasulullah. Tapi Nabi kita tahu apa-apa. Sebab apabila sahabat tanya apa untuk buat apa-apa, Nabi kata dia bimbang takut. Orang kata Nabi bunuh sahabat dia. Mereka tak tahu dia mengucap seperti itu. Okey, habis itu. Wa amma makna la ilaha illallah. Adapun makna la ilaha illallah, kita bicara dia ni, bahwa kama yaqulul ulama, sebagaimana yang diperkatakan oleh alim ulama, yastamil ala tauhidul rububiyyah wal ilahiyyah wal asma' was sifat. Menubayyin hadha bisyai'in min at-tafsir. Dikata mengandung ini di dalamnya tauhid Rabb, ketuhanan, dan tauhid uluhiyah, dan juga asma' wa sifat, nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Kita jelaskan kali ini secara tafsir.
Pertamanya tauhidul rububiyah, tauhid yang melibatkan sifat Rabb Allah Ta'ala. Huwa al-i'tiqad al-jazim bi anna Allah wahdahu wal khaliq li kulli shay'in wa huwa al-mutasarrifu fil qawli wahdahu la syarika lahu. Jadi dia kata ia adalah satu pegangan yang kukuh bahawa Allah Ta'ala itu besar, iaitu ia sebagai pencipta bagi setiap sesuatu. Akidah kita lah, Allah Ta'ala itu pencipta bagi tiap-tiap sesuatu. Al-Khaliq, kita ni Al-Makhluk, yang dicipta. Khaliq, pencipta. Wa huwa al-mutasarrif, bukan sekadar dia tu pencipta, tapi dia yang menguruskan, pengurus. Kau ni pada kejadian wahdahu la syarikalah, besar dia, tidak ada sekutu baginya, seorang-seorang dia. Buat pun seorang-seorang dia, mengurus dunia alam pun seorang-seorang dia. Kalau kita faham benda-benda ini, cukup bagi kita untuk takut pada Allah Ta'ala. Hebatlah urus kejadian langit, bumi, bukit, buka, gunung, tanah ni, bulan, bintang, dia buat. Bukan sekadar buat, urus pula, pergerakan dia semua sekali. Maka kalau kita fikir sejenak, lemah kita, patutlah kita patuh dan tunduk pada dia, dan takut setakut-takutnya kepada dia, Tuhan yang disebut sebagai Ar-Rabb. Ini yang kita sebut dalam Al-Fatihah kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan setiap alam. Rabb di situ makna pemilik setiap alam. Rububiyah makna disandarkan sifat Rabb itu kepada Allah Ta'ala, milik dia. Tauhidul rububiyah hadza syaqan, lahu syaqan, al-awwal al-khalq, wal-thani tasarruf. Dia kata tauhid rububiyah dalam ini dua cabang ada, iaitu pertama penciptaan, yang kedua pemerintahan ataupun pengurusan. Wal muslimun al-yawm la yushakkuna fi anna Allah wahdahu huwal khaliq, walakin hadha la yakfi, fala budda min al-i'tiqad bi annahu wahdahu mutasarrifu fil kauni. Yaqulu Allah Ta'ala ala lahu al-khalq wal amru. Dia kata orang Islam ini memanglah dia tidak syak lagi bahawa Allah Ta'ala lah yang mencipta. Semua percaya Allah Ta'ala itu pencipta bagi sekalian alam ini. Walakin hadha la yakfi, tapi ini dia kata tidak cukup. Fala budda min al-i'tiqad, maka mesti bagi kita beriktikad bahawa sebenarnya ia ialah pengurus bagi alam ini. Yaqulu Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah bahawa kepada Allah jualah tertentunya urusan menciptakan segala sesuatu makhluk dan urusan pemerintahan. Dua situ. Al-khalqu mencipta, al-amru maknanya perintah. Kena tauhid kita kena dua-dua sekali. Dia tidak kata percaya sahaja Allah Ta'ala itu sebagai pencipta, tapi kita kena percaya dan mengesahkan Allah Ta'ala pada kuasa memerintah. Perintah suruh segala yang wajib semua sekali itu. Fahuwa subhanahu wa ta'ala ma khalaqal khalq. Allah Ta'ala ni dia tidak cipta akan sesuatu makhluk itu thumma tarakahu, kemudian dia tinggal gitu, min ghairi awamirin wa nawahi, tanpa ada perintah dan larangan. Tidak gitu, dia cipta kat dia tinggal begitu. Ada lam yatruku fawda, dikata dia tidak tinggal dalam keadaan kacabilan. Kok jadi kacabilan lah ni, itu sebab kita tinggal Allah. Bukan Allah tinggal kita, kita tinggal Allah. Kita tidak ikut perintah Allah dan kita tidak ikut peraturan Allah. Itu kacabilan. Allah Ta'ala kata buat gini, kita buat gini. Allah Ta'ala kata buat ni, kita buat ni. Allah Ta'ala suruh kita buat ni, jadi kacabilan. Sebab kita tidak nak ikut dia. Min ghairi tashri'atin tunazzimuhu, dia kata tanpa adanya peraturan-peraturan, yakni syariat yang menyusunnya, yang disusunnya. Dia berlaku gitu. Allah Ta'ala buat orang tak
tinggal dah. Allah Ta'ala tidak buat kita secara sia-sia kan. Walakinnahu al-khaliq, tapi dia adalah pencipta, al-amir, dan juga pemerintah Allah Ta'ala. Fakama anna al-khalqa lahu wahdahu wa fakadzalika at-tashri' lahu wahdahu la syarika lahu. Sebagaimana penciptaan dia tu kita kena mengesahkannya pada penciptaan dia. Allah Ta'ala berdiri sendiri melakukan penciptaan terhadap seluruh makhluk ini, maka begitulah juga urusannya berkaitan dengan tasyri', peraturan. Maka baginya juga keesaan yang perlu kita tauhidkan Allah Ta'ala itu yang tidak ada syirik baginya. Maka kita tidak boleh kata bahawa ada peraturan dan undang-undang lain selain daripada undang-undang Allah Ta'ala itu lebih baik ataupun sama, tak boleh. Bukan setakat sama, kita nak maknanya tak ada rasa undang-undang selain daripada undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Mana wajib, sunat, haram, makruh, haram tu. Mana manusia tidak ada hak untuk menghalalkan sesuatu, tidak ada hak untuk mengharamkan sesuatu. Gitu. Semua hak-hak itu adalah milik Allah Ta'ala. Mana hari ini kalau ada orang yang mana menghalalkan judi contohnya, dia telah mengambil hak Allah. Boleh jadi syirik. Na'udzubillah min zalik. Itu yang kita gagal tu. Kita bising. Orang kata tak ada gapung, tak ada gapung mana itu kita telah mengambil syariat itu seolah-olah kita tu setara Allah Ta'ala. Ada semua tidak benda tu. Kalau kita sebut orang kata sensitif tu bukan masalah sensitif, masalah kaitan dengan akidah, dengan akidah. Bukan kita kata sembahyang, puasa, zakat, haji. Dia mengandungi semua yang ada dalam Quran itu daripada tasyri'ah, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ kita kena membesarkan juga. Kalau kita ambil orang lain tak standing dengan hak Allah Taala buat, maka itu dipanggil syarik. Syarik ini kongsi. Kalau orang nego tu dipanggil syarikah. Syarikah ni kongsi. Dua orang ni syarikah lah. Tiga pun syarikah, empat syarikah, dua syarikah ada. Allah Taala ni tak ada syarikah. La syarikalah, tak ada syarikah. Dia seorang sendiri yang berhak. Gitu. Senang. Kalau ambil ni undang-undang Allah, ni undang-undang kita, tak sekali tak jadi. Tak ada. Jadi syirik ya. Allah Taala kata apa nak tahu orang ni dekat aku ni. Buatlah aku je. Allah Taala yang bersifat dengan Maha berkuasa, Maha segala Maha dia kan. Gitu. Itulah akidah kita. Jadi lah ni orang tak faham sini yang ramai jadinya rosak akidah. Mana tu kita nak ayat sini, la ilaha illallah tu kalau rosak sini, ucap selama mana banyak mana pun aku juga. Walaupun orang kata haram maksud aku, tapi kalau dia tidak ikhlas, mana tidak tepat dari segi pemahaman dia, pegangan dia, aku juga. Walaupun la ilaha illallah, la ilaha illallah gegar masjid dia, tak betul. Tapi terpakai syariat Allah Ta'ala. Syari dipanggil syari, kalah kita terus syirik ke Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala bersama insyaAllah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مغرولا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد